Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Afiq Haziq bin Ahmad Qamari. Raqmu talabah 079 4 khamsah 4 079 454. هذا اليوم سنقدم لكم أو سنشرح لكم الدرس الدعوة الإسلامية تحت الموضوع خصائص القرآن الكريم. فمن خصائص القرآن الكريم موجود 4، يعني الأول الربانية، الثاني الكمال، الثالث الشمول، ورابع الوضوء. تختلف أساليب العلماء في عد خصائص القرآن الكريم، فمنهم من يقتصر على الخصائص التي تدل عليها قيود التعريف السابقة، ومنهم من يضيف إليها الخصائص العامة المأخوذة من الخصائص العامة للإسلام. Pendekatan para ulama dalam menghitung dan menyenaraikan ciri-ciri Al-Quran Al-Karim adalah berbeza-beza. Sebahagian daripada ulama hanya mengehadkan kepada ciri-ciri yang ditunjukkan oleh batasan-batasan dalam ta'arif yang sebelumnya. Manakala sebahagian yang lain menambah ciri-ciri umum yang diambil daripada ciri-ciri umum agama Islam. Walamma kanatil khasa'isul ammah lil Islam mustakhlasah min khasa'isil Qur'anil Karim wa sunnah nabawiyyah wa raji'ah ila khasa'isihi. Ra'aitu an asluka tariqat tafsil fa'adhkura lil Qur'an ma amkana min khasa'is badi'an bil a'ammi minha fal a'ammi minha wa muwaddihan li kulli khasisatin bil miqdaril ladhi yadullu ala ma'nahal amma aw yujalli ma'nahal am ma'al istidlali ala kulli khasisatin wal ihalah ala ba'dil maraji' wal masadir fiha. Memandangkan ciri-ciri umum Islam itu sebenarnya dah diambil ataupun dah disimpulkan daripada ciri-ciri Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi, serta kembali kepada ciri-ciri Al-Quran itu sendiri, maka saya memilih pendekatan perincian. Oleh itu, saya akan menyebut sebanyak mungkin ciri-ciri Al-Quran, dimulai dengan ciri yang paling umum, kemudian yang lebih khusus, serta menjelaskan setiap ciri tersebut sekadar yang dapat menampakkan makna umumnya, disertai dengan dalil bagi setiap ciri dan merujuk kepada beberapa bahan rujukan dan sumber yang berkaitan. Al-an nantaqil ila khasa'isul awal, yakni ar-rabbaniyah. Sekarang kita akan berpindah kepada ciri yang pertama, iaitu ciri ar-rabbaniyah. Ar-Rabbaniyah hiya nisbatun ila Rabbi subhanahu wa ta'ala wa hiya ummul khasa'is wa masdaruha jami'an ilaiha tarji'ul khasa'isul ukhra. Rabbaniyah ini adalah bermaksud ketuhanan. Ciri ini bersifat kepunyaan Allah dan ia merupakan ibu daripada segala ciri-ciri yang lain. Dan ciri-ciri yang lain mencari sumber dalam ciri Rabbaniyah ini. Semua ciri-ciri yang lain berpunca daripada sifat Rabbaniyah ini. Wa madama al-Quranul Karim kalamullahi azza wa jalla fahuwa rabbaniyyu bikulli ma tahtamilu hadhihi al-lafzah min ma'an la dakhla li basharin fihi abadan la min haythul lafzu wa la min haythul ma'na fahuwa al-kitabul aziz wa dhikrul hamid. Memandangkan Al-Quranul Karim adalah kalimah Allah yang maha tinggi, maka ia bersifat Rabbani dalam semua makna yang terkandung dalam istilah ini. Manusia tidak mempunyai campur tangan sama sekali dalam Al-Quran dan ianya merupakan 100% milik Allah Subhanahu Wa Taala, baik daripada segi lafaz maupun daripada segi makna. Al-Quran adalah kitab yang mulia dan zikir yang terpuji. Dalam firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 79, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa inna
innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Yang membawa maksud, maka aku tidak bersumpah dengan kedudukan bintang-bintang, dan sesungguhnya ia adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia, dalam kitab yang terpelihara, tidak akan disentuh melainkan orang-orang yang disucikan, dan diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Harsh ayat yang ke-21, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang membawa maksud, seandainya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu akan melihat gunung itu tunduk hancur luluh kerana takut akan Allah. Summa ba'dahu khasaisus sani al-kamal. Sifat seterusnya adalah sifat ataupun ciri-ciri kamal. Wahia bima'na al-khuluwi anin naqsi wal aibi, wahia atharu lil khasisatil ula ar-rabbaniyah, fa kalamullahi azza wa jalla al-munazzahu an kulli naqsin wa aibin kamilu aidan. Yang membawa maksud, al-kamal ini bermaksud kesempurnaan. Ciri ini bebas ataupun membawa maksud bebas daripada segala kekurangan dan kecacatan. Ia adalah kesan daripada ciri yang pertama, iaitu ciri Rabbaniyah. Oleh kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah yang maha tinggi, maka ia terpelihara daripada sebarang kekurangan dan kelemahan. Dan Al-Quran itu sendiri sempurna sepenuhnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fusilat ayat 41 dan juga 42, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Bermaksud, dan sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia, tidak akan datang kepadanya yang batil dari hadapan atau dari belakang. Ia diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dalam ayat tidak akan datang kepadanya yang batil dan dari hadapan atau dari belakang itu bermaksud takkan ada kecacatan yang akan Al-Quran ini kena. Dan daripada firman yang lain adalah daripada surah Al-Zumar ayat 28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwaji la'allahum yattaqun. Yang bermaksud Al-Quran Arab tidak bercelaru agar mereka bertakwa. Perkataan tidak bercelaru itu membawa maksud Al-Quran ini tidak mempunyai sebarang kecacatan. Khasaisus tsalis, ciri yang seterusnya, ciri yang ketiga adalah al-wudu. Al-wudu huwa al-ibanah wa yuqabiluhu al-wumud. Yang bermaksud, ciri ini bermaksud jelas dan terang. Ia berlawanan dengan sifat kekeliruan ataupun kerumitan. Qala ta'ala fi wasfi kitabihi, Allah Ta'ala berfirman dalam menerangkan kitabnya yang jelas dan terang ini, yang membawa maksud cahaya ataupun hidayah. Antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Allah akan memberi petunjuk dengan kitab itu kepada sesiapa yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
firman lain dalam surah Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang membawa maksud dan sesungguhnya ia adalah turunan dari Tuhan seluruh alam, turun dengan ruh yang amanah ke atas hatimu agar engkau menjadi seorang pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-174 sehingga 175, iaitu ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yang membawa maksud, wahai manusia, telah datang kepada kamu bukti dari Tuhanmu. Ayat ini jelas yang bahawa cahaya dan hidayah itu ada dalam ayat ini. Dan kami menurunkanmu kepadamu cahaya yang jelas. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, Allah akan memaksudkan mereka ke dalam rahmatnya dan kurniaannya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Summa al-khasa'is al-akhir, yakni asyumul. Wa huwa al-ihatah fal-Quran syamilun li jami'i ma yahtaju ilaihi al-insan fi dunyahu wa ukhrahu. Li'annahu ja'a li sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Wa hadha ma yu'abbiru anhu ba'duhum bisyumul al-mawdu'i. Seterusnya ciri yang terakhir adalah ciri asyumul yang membawa maksud meliputi keseluruhannya ataupun sifat yang mencukupi. Al-Quran merangkumi semua perkara yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat, kerana ia diturunkan untuk kebahagiaan manusia ataupun untuk dijadikan bantuan untuk manusia di dunia dan juga di akhirat. Sesetengah ulama menyebut ciri ini sebagai syumul maudu'i, keseluruhan dari segi kandungan. Wa huwa syamilun li jami'in nas min zamanihi ila yaumil qiyamah wa muwajjahu ilaihim jami'an aina ma kanu. Wa huwa ma yu'abbiru annahu ba'duhum bisyumuli zamani wal makani. Al-Quran juga meliputi semua manusia dari zamannya sehinggalah ke hari kiamat dan ditujukan kepada semua orang di mana sahaja mereka berada. Ciri ini kadang-kadang disebut sebagai syumul zamani wa makani, iaitu keseluruhan dari segi masa dan juga dari segi tempat. Allah Ta'ala juga berfirman menegaskan ciri ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-38. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Membawa maksud, kami tidak menyalahi ataupun mengabaikan sedikit pun dalam kitab ini. Ataupun dalam ayat yang seterusnya, ataupun firman Allah yang lain dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang membawa maksud, kami menurunkan kepadamu kitab ini sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat dan berita bergembira bagi orang-orang yang beriman. Naktafi bihadzal qadr. Saya memohon seribu kemaafan dalam segala kekhilafan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.